Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Al-qawlu fi hukm al-washmi. Perbahasan tentang hukum bertatu. Furu'un, ini satu cabang. Al-washmu, iaitulah bertatu. Wa huwa gharzul jildi bil ibrati hatta yakhrujud damu thumma yadharu alayhi nahwa nailatin. Gharaza, mencucuk ke dalam kulit dengan jarum sehingga keluar darah, kemudian ditanam ke dalamnya itu seumpama bahan pewarna. Jadi biasa orang buat celup ujung jarum tu ke dalam pewarna, kemudian cucuk ke dalam kulit. Nanti bila tarik jarum tu, pewarna tu tinggal kat dalam bercampur dengan darah. Jadi kekal sampai mati gitu. Nahwa nailatin liyarzuqa, agar menjadi biru, au yakhdura, atau menjadi hijau. Jadi pewarna tu macam-macam warna. Dekat sini dia kata biru dan hijau, atau hijau. Sekarang ni dah macam-macam, merah, kuning, coklat dan macam-macam lagi. Jadi bahan pewarna tadi tu akan kekal dalam kulit bisa babid dami al-hasil bi gharzil jildi bil ibrati, dengan sebab darah yang terhasil tu bercampur dengan pewarna bila dia dicucuk ke dalam kulit dengan jarum tadi. Hukumnya haramun, haram linnahi anhu, sebab terdapat hadis melarang untuk bertatu tadi, haram. Fatajibu izalatuhu in lam yakhif khafa yakhafu in lam yakhaf dararan. Wajib membuang tatu tadi jika tidak takut mudarat. Macam mana mudaratnya? Yubihu tayammum, sehingga terpaksa bertayamum. Maksudnya kalau dibuang sampai cedera bahagian yang bertatu tu, tak boleh sentuh dengan air sehingga terpaksa bertayamum. Jadi kalau sampai begitu sekali, tak wajib buang. Tapi kalau tak ada masalah nak buang, wajib buang. Tak ada masalah nak buang, wajib buang. Fa in khafa lam tajib izalatuhu, kalau takut dia cedera sehingga terpaksa bertayamum pula dengan sebab cedera nak buang tatu tadi tu, tak wajib. Tapi kalau boleh buang, buang. Wala isma alaihi ba'da taubati, dan tidak berdosa dia bertatu itu selepas dia bertaubat. Dulu sebelum bertaubat tu dia bertatu, dosa lah. Tapi setelah dia bertaubat daripada dosanya dan tatu itu kekal, tak boleh nak buang kan, tak berdosa. Sebab Nabi ada beritahu, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tidak berdosa kerana dosanya telah diampunkan. Dengan syarat betul-betul lah taubat. Kalau sekadar istighfar itu tak cukup. Taubat tu kalau dengan Allah Ta'ala ada 3 syarat. Kalau istighfar tak cukup, kalau dia nyesal-nyesal tak cukup, kalau dengan orang ada 4 syarat. Iaitulah yang pertamanya menyesal, keduanya meninggalkan perkara tersebut, ketiganya minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap dosa yang telah dia buat tersebut secara khusus, bukan minta ampun secara umum. Astagfirullahalazim, yalah astagfirullahalazim agaklah, tapi kalau dia niatkan untuk umum, tak jadi juga taubat. Dia kena astagfirullahalazim ala zambil ladzi fa'altuhu, ke atas dosa-dosa. Kalau banyak sangat dosa, kalau boleh satu-satu tu bagus lah. Kalau tidak, secara umum kan, dosa besar, dosa kecil, tak ampun semua sekali. Tapi bersungguh-sungguh, dia kena bayangkan dosa-dosa yang telah dia lakukan dan kena merasakan penyesalan dan mohon keampunan daripada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang dia bayangkan tu. Kalau dia dapat bayang lah. Kalau tidak, yang mana boleh je lah, yang mana boleh, dan selebihnya minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap semua yang dia tahu atau dia tidak tahu akan dosa-dosanya itu. Wa hadza idza fa'alahu bi ridahu ba'da bulughihi, yang demikian ini jika dia lakukan bertatu itu
dengan redanya selepas dia umur baligh, berdosa kan. Bila berdosa wajib dia taubat. Bila bertaubat maka kaman la zambalahu, tidak ada, seolah-olah dia tak ada dosa. Wa illa fala talzamahu izalatuhu. Kalau tidak apa, kalau tidak dia lakukan dengan redha dia, ataupun kalau dia tidak lakukan semasa dia lepas balik, artinya sebelum balik dia buat, sebelum balik dia tak berdosa, confirm tak berdosa. Ataupun dia ditatu secara paksa pun tak berdosa juga, sebab dipaksa kan, tak berdosa. Bila tak berdosa, fala talzamahu izalatuhu, tak wajib dia buang. Ni kalau dia redha selepas dia balik, wajib buang, wajib buang. Kalau tak mudarat, kalau mudarat tak wajib buang, begitulah. Wa tasihhu salatuhu wa imamatuhu, dan sah solatnya, dan kalau dia jadi imam, sah imamnya. Jadi kalau orang tu bertatu, dia dah taubat jadi imam, janganlah berkata-kata orang kat belakang, oh apa imam betul-betul tatu ya dulu masa dia jahiliah, selepas dia taubat tak boleh buang sebab tatu tu dalam, jadi dimaafkan, sah imam dia. Janganlah kita mengata sebab tak ada ilmu kan. Malah kalau taubatnya bersungguh, dia lebih baik daripada orang yang mengata-ngata, sebab mengata tu ngumpat kan, confirm dosa. Orang ada taubat tu dia kaman la zambalahu, dia macam orang tak berdosa. Manakala orang yang bersangka-sangka macam-macam tu, buruk sangka, itu confirm dah membawa kepada dosa, kerana membawa kepada kebencian dan permusuhan. Wala yanjisu ma wada'a fihi yadahu masalan, dan tidak bernajis apa yang dia letak padanya, pada tangannya. Fihi yadahu, apa yang dia letak pada tangannya itu, contoh dia letak pada tangan, iza kana 'alaiha washmun, jika pada tangannya itu ada tatu. Maksudnya apa? Pada tangannya itu ada tatu. Jadi yang katalah tatu tu bernajis, jadi menajis pada bahagian tatu tu je lah. Tapi ma wada'a fihi yaduhu, jadi kalau ma wada'a fihi yadahu boleh, yaduhu pun boleh. Jadi kalau tatu tu pada tangan, tatu bernajis pada tangan, tatu tu sahaja bernajis, tangan dia tidak bernajis. Kalau dia letak benda atas tangan tu, benda tu tak bernajis. Kalau tangan tu pegang benda, tangan dia tak bernajis, tangan dia tidak bernajis kan. Yang bernajis tatu tu saja. Kalau dia pegang benda, benda tu tak jadi najis. Kalau benda letak atas tangan dia, benda tu pun tidak bernajis juga. Gitulah. Contoh kan. Ni sama kesnya, walau dawa jarhahu bidawa'i najisin, kalau dia berubat akan cedera luka dia tadi tu dengan ubat bernajis. Ubat bernajis ni sebenarnya haram lah, tapi kalau dia gunakan juga sebab tak ada ubat lain, dia ada hukum lain lah, dia ada harus situ. Tapi kalau ada pilihan, haram, tak boleh. Tapi kalau tak ada pilihan, maka tidak haram. Kalau ini mengubat kecederaannya, luka dia dengan ubat yang bernajis, aw khatahu bi khatin najisin, ataupun dia jahit luka dia dengan benang bernajis, atau iaitu contohnya macam bulu binatang kan, dijadikan benang, jadi dijahit luka dia. Aw syaqqa mawdi'an min fi badanihi, ataupun dia potong atau dibelah sebahagian daripada anggota badan dia tu, sebab ada penyakit, contoh bisul, ada belah bisul tu. Waja'la fihi daman, dan dia letak darah pada tempat yang luka tadi tu kan. Dia belah pada anggota tertentu pada badan dia, kemudian dia letak darah najis kan. Apa hukum dia? Maka hukum dia fakal jabri bi'azmi najisin fima marra, maka hukumnya seperti mana dia letak jabirah menggunakan azum, tulang yang bernajis, tulang bangkai, seperti yang dah kita
bicarakan pada tajuk yang lalu, iaitulah perkara yang membatalkan solat yang sebelum apa dah? Yang keempat, terkena najis kan. Jadi kalau kes tulang patah, lepas tu dia gunakan tulang bangkai untuk jadikan jabirah, alat sangga kan, tulang dia supaya jangan terlentok. Jadi kalau tak ada pilihan, maka dia boleh gunakan tulang bangkai dia untuk solat, walaupun tulang tu najis, tapi digunakan untuk alat penyangga, untuk diikat kepada tulang dia yang patah tadi tu supaya tak terlentok, bawa solat, sah solat dia. Dan seterusnya perbicaraannya panjang lebar masa video siri yang ke-39 yang lalu. Sama juga di sini. Kalau dia tatu dengan benda-benda najis, lepas tu dia bertaubat, maka sahlah solat dia. Sah solat dia. Begitu je dengan dia berubat dengan ubat yang bernajis. Kalau tak ada pilihan, maka sah juga solat dia kalau dia buat solat. Jadi sama kes lah. Dulu dengan jabirah dulu, dengan tatu ni, dengan ubat ni sama sah je hukumnya kalau digunakan bahan tadi, bahan yang bernajis ke atas anggota badannya. Jadi untuk perinciannya boleh rujuk kepada video siri yang ke-39, iaitulah hudusun najasah, perkara yang batalkan solat, iaitulah terkena najis. Wal khamisu, yang kelima daripada perkara yang membatalkan solat itu, inkishafu syai'in minal aurah, terbuka sesuatu sedikit daripada auratnya, sebahagian daripada auratnya. Wa illam yuqsir, sekalipun dia bukan kerana dia cuai kan, dia terbuka, ditiup angin contoh, lam yuqsir, dia tidak cuai tapi terbuka juga, batal. Tapi dengan syarat dia akan datang, kama law tayyarat ar-rihu sutratahu ila makanin ba'id, seperti kalau diterbangkan oleh angin penutup auratnya tu ke tempat yang jauh. Kalau dekat senang dia capai balik, tutup balik kan. Ini kalau jauh, apa hal, memang tak boleh buat apa, batal lah. Nak kejar macam mana? Nak kejar batal lah solat ni kan. Ketika itu batal. Fa in amkana satral aurati fil hal, jika dia boleh untuk tutup auratnya ketika itu juga setelah dia terbuka, bi an kashafa rihu thawbahu, iaitulah ketika angin singkap aurat dia, singkap pakaiannya, kemudian dia tutup, satara, dia tutup segera, faradahu fil hal, dia tutup segera, lam tabtul salatuhu, tak batal solatnya, lintifa'il mahzur, kerana ternafinya perkara yang dilarang. Perkara dilarang tu kalau sengaja, ini dia tak sengaja, kemudiannya dia segera kan. Yang membatal tu kalau lama kan, dia tidak segera, dia biarkan, ada perbuatan membiarkan, itu batal lah. Ataupun terbuka jauh pergi, dah tak boleh apa, batal lah, terbang habis, batal lah. Wa yuqtafar hadha al-arid al-yasir, maka terampun dosanya pada masalah yang mendatang yang sekejap, yasir, yang mudah ataupun yang sekejap, sebentar ini, masalah yang mendatang yang hanya sebentar ini, sekejap. Kalau lama batal. Wallahu ta'ala alam. Akan datang ialah perkara yang keenam membatalkan solat, taghyirun niyah, berubah niat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.